Assalamualaikum, saya Rahmat Fauzi Harahap bin Sarmadan dari kelas DCE 2A dengan nombor matrik 33 DCE 20F 2001. Assalamualaikum, saya Muhammad Mizuddin Aiman bin Muhammad Mustira dari kelas DCE 2A dengan nombor matriks 33 DCE 20F 2018. Saya Muhammad Hadi Aiman bin Hamidin Maisa dari kelas DCE 2A dengan nombor matriks 33 DCE 20F 2005. Saya Nur Azifah binti Abdul Halim dari kelas DCE 2A dengan nombor matriks 33 DCE 20F 2020. Saya Nurul Nadia Atira binti Muhammad Nur dari kelas DCE 2A 33 DCE 20F 2007. Sekarang saya dan ahli kumpulan akan membuat pembentangan tentang peranan Al-Jazari sebagai bapa robotik moden. Untuk pembentangan ni, kami akan menerangkan biodata beliau, kemudian beralih kepada ciptaan-ciptaan beliau dan terakhir sekali ialah kesimpulan. Untuk biodata beliau, Al-Jazari merupakan seorang ilmuwan Islam yang tersohor dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan robotik. Nama penuh beliau ialah Al-Sheikh Rais Al-Amal Badi Al-Zaman Abu Al-Iz Ibnu Ismail Ibnu Al-Razzaz Al-Jazari. Al-Jazari dilahirkan 300 tahun sebelum Leonardo da Vinci atau lebih tepat lagi pada tahun 1136 Masihi. Gelaran Al-Jazari diambil sempena nama tempat kelahiran beliau, iaitu Jazirah Ibnu Umar di Diyarbakir, Turki. Al-Jazari mula mendapat pendidikan awal melalui bapa dan datuknya. Al-Jazari sangat meminati ilmu mekanikal sejak daripada usia kecil lagi. Selain itu, beliau juga telah menghafal Al-Quran, hadis, mendalami bahasa Arab dan ilmu agama. Al-Jazari merupakan seorang jurutera yang mengabdikan diri untuk raja-raja dinasti Urtuk atau Artukid di Diyarbakir, Turki. Beliau mewarisi pekerjaan bapanya sebagai jurutera istana bermula dari tahun 1174 Masihi sehingga tahun 1200 Masihi, iaitu selama 25 tahun. Al-Jazari mendapat gelaran bapa kejuruteraan moden kerana kajiannya menjadi asas kepada perkembangan teknologi industri. Ada juga setengah pihak memberi gelaran bapa robot kepada beliau kerana penemuan dan penciptaan robot yang beliau hasilkan. Beliau meninggal dunia pada tahun 1206 Masihi di Diyarbakir, Tenggara Turki. Itu sahaja untuk biodata. Sistem tali air. Al-Jazari adalah orang yang pertama berjaya mencipta dan menubuhkan satu sistem pembekalan air ke masjid dan hospital di Diyarbakir, Anatolia, Turki pada awal kurun ke-13. Dengan menggunakan gear yang diciptanya dan diedarkan dengan menggunakan kuas air, jenteranya terdiri daripada sebuah pemutar air, satu sistem pengepam dan gear yang mengepam air dari sumber bekalan di bawah sebuah bukit ke masjid dan hospital dalam bandar itu menggunakan sistem paip. Bandar itu terletak di atas sebuah bukit. Sistem itu menggunakan kuasa air yang memadamkan kuasa elektrik sebelum pada waktu itu belum diketahui. Sistem tali air merupakan sistem yang canggih direka di Diyarbakir, termasuk rangkaian paip yang luas dibina untuk mengalirkan air ke kawasan tempat ia diperlukan, termasuklah ladang pertanian dan juga aktiviti harian mereka. Itu sahaja dari saya. Seterusnya. Robotik. Al-Jazari iaitu Sears adalah orang pertama yang menemukan robot yang difungsikan untuk membantu pekerjaan rumah. Khalifah di zamannya meminta Al-Jazari membuatkannya suatu alat yang mampu menggantikan pembantunya dalam menyediakan air wuduk untuk solat.
Al-Jazari membuatkan satu mesin iaitu robot yang mampu melakukan gerakan menuangkan iaitu menunduk dan tegak kembali. Di tangan robot tersebut terdapat teko yang berisi air. Tangan yang lain pula menyediakan handuk iaitu tuala. Dan di kepala robot tersebut terdapat seekor burung. Jika waktu solat tiba, burung tersebut akan berkicau. Kemudian robot pun maju menuju tuannya, lalu menuangkan air dari teko dengan takaran tertentu. Setelah selesai wuduk, robot itu akan memberikan handuk iaitu kain yang ada di tangannya, kemudian kembali ke tempat semula. Gerakan terakhir ditutup dengan kicauan burung. Roda air bergetar. Gia yang tegak itu digunakan untuk menukar kekuatan air daripada roda air berputar untuk menggerakkan satu lagi gia dipasang secara melintang. Keunikan sistem gia ini adalah ia tidak sengaja menyebabkan pergerakan dipindahkan, tetapi juga mengubah pergerakan dari melintang kepada menegak. Sistem gia pertama dicipta Al-Jazari mungkin merupakan sistem gia pertama yang berfungsi mengubah pengaliran air ke arah horizontal bagi mengendalikan sebuah pam penyedut. Gia ini adalah yang terpenting dalam sistem tali air. Al-Jazari dikenali sebagai pam penyedut hidrolik pertama kali digunakan. Itu sahaja dari saya. Saya akan menceritakan jam air gajah ciptaan Al-Jazari. Al-Jazari telah menggunakan prinsip air Archimedes yang berasal dari Greek digabungkan dengan peralatan masa air dari India. Gajah dari India, burung phoenix dari Arab, permaidani Parsi dan naga dari Cina, serta patung-patung orang Arab. Masa ditentukan oleh mangkuk air yang berada dalam perut gajah tersebut. Mangkuk yang berlubang terapung dalam tangki air yang terdapat dalam perut gajah tersebut. Air akan memenuhi mangkuk ini. Kemudiannya, mangkuk ini akan tenggelam secara perlahan serta mangkuk ini akan seret sebelah dan menarik 3 tali yang disambung kepada mangkuk ini. Tempoh yang diambil untuk mangkuk ini tenggelam bergantung kepada saiz lubang tersebut. Apabila tali ditarik, bola yang terdapat dalam istana akan keluar dan masuk ke dalam mulut naga. Dan naga ini akan membengkokkan badannya untuk memasukkan bola ke dalam tembikar. Ia akan menyebabkan mangkuk dalam tangki air akan terapung semula dan proses ini akan berulang untuk setiap setengah jam. Burung phoenix akan mengeluarkan bunyi dan berputar setiap kali mangkuk tenggelam. Muka jam di atas kepala Saladin akan memberitahu waktunya. Al-Jazari, seorang jurutera yang telah hidup lebih kurang 800 tahun dahulu, telah berjaya mencipta produk yang menggabungkan agama, sains, budaya dan seni. Is this a clock, you ask? How does it tell the time? How does it work? I will tell you now. The number of hours since sunrise is shown on the silver and black disc at the top of the clock, and the number of minutes into the hour is shown by the scribe's pen. The movements of the clock are regulated by a most wonderful mechanism that sits in a tank inside the elephant's body, a perforated floating bowl. There is a small hole in the floating bowl that regulates the speed at which it sinks. As it slowly submerges over half an hour, it tugs via a system of pulleys the scribe and his pen. When it is completely submerged, the bowl quickly tilts, sinks, and triggers a more dramatic sequence of events. Inside the cupola at the top of the clock, a channel of balls is tilted so that a stopper is lifted to allow one to fall, hitting a fan that turns the phoenix. The ball then drops out of one of the falcon's beaks into the serpent's mouth. As the serpent falls, rotating around its pivot, the weight of the ball tugs a rope that resets the bowl back to the surface of the water. The ball drops again into a vase that triggers the mahout's mallet and hits a cymbal, which sounds the half hour. As the ball collects in a trough, the float begins to submerge again, and the whole process repeats itself with subtle adjustments for the second half of the hour.
Kesimpulannya, Islam sememangnya telah banyak memberi sumbangan terhadap kemajuan sains dan teknologi dalam tamadun Islam. Hal ini telah membuatkan tamadun Islam pada ketika itu disegani oleh tamadun-tamadun lain. Ianya membuatkan tokoh-tokoh Islam pada ketika itu terkenal dan disegani sehingga hari ini. Hasil daripada kajian dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh sarjana-sarjana Islam telah menjadikan tamadun Islam pada waktu itu sebagai rujukan kepada seluruh dunia dan diumpamakan sebagai gedung ilmu hasil daripada karya-karya dan tulisan mereka. Oleh itu, jadikanlah tokoh-tokoh Islam ini sebagai contoh untuk kita memperoleh kejayaan. Terima kasih dari kami.